Kalau faham semua alim semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran. Rasa terima kasih kita pada Allah Taala dapat kita pada malam ni sambung majmu' salasi rasail, himpunan 3 risalah yang pertama pada muka surat 16 Jawi Rumi 39. 16 Jawi bawah sekali, Rumi 39 bawah juga, bawah sekali. Yang mana kita membahaskan berkaitan dengan syarat kesempurnaan bagi dapat pahala jemaah. Penting juga ni. Ada 12 perkara. Jika tak sempurna 12 perkara ni, maka tak dapat sempurna pahala jemaah. Tak dapat sempurna pahala jemaah. Kadang-kadang tak dapat 27, dapat 1. Kadang-kadang tak dapat 27 tapi tolak 1 ke 22 ke, tolak 1 ke 2 jadi 25, 24, 23. Kadang-kadang tak sempurna solat jemaah, batal sembahyang. Itu semua tak sempurna tu. Jadi syarat kesempurnaan bagi pahala jemaah tadi 2 lah. Kalau tolak batal tu 2, iaitu sama ada daripada 27 jadi 1 ataupun daripada 27 jadi 26, 25, 24, 23. Tengoklah salah apa yang dia buat. Yang ketiga, buat salah tu batal terus. Tapi tak bincanglah sekian batal. Sebab tu dia kata kat sini, syarat kesempurnaan bagi pahala jemaah. Pahala tu yang tak sempurna. Sembahyang sah. Ada 2 perkara. Mari kita tengok. Semuanya ada 16, ada 12. Ada 12. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan bermula syarat kesempurnaan bagi dapat akan pahala jemaah. Itu beberapa perkara. Itulah yang kita nak. Datang jauh-jauh. Jauh taklah jauh kan. 1 kilometer, 500 meter. Kena naik motor, habis minyak. Naik kereta kalau jauh sikit, kena masuk gear. Kan susah. Kalau sebelah rumah, tak apa. Lompat je masuk dalam surau masjid. Ini makan masa. Kalau balik kerja pukul 7, terus masuk, tak sempat jumpa anak bini. Masuk bila air, dung, terus datang. Tiba-tiba, kosong 1. Baik sebenarnya kat rumah. Sebab apa? Tak sempurna 12. Dapat 1.
Baik sembahyang kat rumah aje. Lagi teruk, batal sembahyang dia. Baik sembahyang kat rumah, sah juga walaupun dapat satu. Mari jemaah, batal. Tapi bab batal tu tak dibicarakan lah. Dia bicara bab kurang pahala jemaah tu. Jadi rugilah. Dan bermula syarat kesempurnaan bagi dapat akan pahala jemaah itu beberapa perkara, iaitu 12. Pertama, niat makmum itu di dalam takbiratul ihram. Niat makmuman. Kita dah tahu sebelum ni bahawasanya niat makmuman yang wajib dalam sembahyang Jumaat. Qasad ta'arud ta'yin, saja aku sembahyang fardu Jumaat makmuman. 4 tu mesti ada dalam niat. Selain daripada solat tu, contoh solat maghrib, perlu ada dalam takbir, kalau tidak sah. 3 aja. Qasad ta'arud ta'yin, saja aku sembahyang fardu maghrib. Tu aja. Habis makmum tak ada dalam takbir pun tak apa. Makmuman, imaman, tak ada dalam takbir pun tak apa. Tak apa tu bukan bermaksud bagus. Tak apa tu bermaksud sah juga sembahyang walaupun tak ada makmuman. Dia alam takbir. Tapi makmuman tu mesti ada walaupun dia lambat datang, lambat diniatkan. Sebelum imam rukuk dia pun nak rukuk. Jika imam rukuk dia nak rukuk, tak ada lagi makmuman, tak niat lagi, baru batal makmum tadi. Jadi boleh berniat makmuman pada sembahyang selain daripada Jumaat. Sembahyang Jumaat tak boleh selain pada Jumaat. Daripada dalam takbir sampai makmum tadi nak rukuk ikut imam. Panjang masa tu. Kalau imam berdiri baca Fatihah 1 minit, baca surah 1 minit, mana ada 2 minit nak niat makmuman. Panjang masa tu. Okey, itu dari sudut sah. Tapi dari sudut nak dapat pahala 27, satu je. Mesti dalam takbir makmuman. Jadi untuk sah menjadi makmum, ada daripada imam takbir, dia pun nak takbir, dalam tu boleh sampai imam rukuk, dia nak rukuk. Masa itulah panjangnya masa boleh niat makmum. Dari sudut nak dapat 27, tak ada, mesti dalam takbir. Takbiratul ihram. Jadi tiba-tiba niat makmum tu di dalam takbir baru dapat sempurna. Dia niat luar takbir, bukan luar, lepas takbir. Sah tapi tak dapat 27. Okey. Jadi jangan buat gitulah. Walaupun boleh, walaupun sah, jangan buat gitu, rugi. Sembahyang Jumaat wajib niat makmuman dalam takbir. Jadi pertama, niat makmum itu di dalam takbiratul ihram untuk dapat kesempurnaan pahala jemaah. Okey. Berbeza dengan imam. Tak sama dengan imam. Imam pun sama juga. Iaitu boleh, imam tak sama. Boleh niat imam dalam takbiratul ihram sampai salam. Panjang. Kalau semayang tu 10 minit, 10 minit dia boleh niat imam. Dia nak niat imam kat mana? Cakap je. Dalam takbir, baguslah. Luar takbir, iaitu masa lepas Fatihah, waladhdallin sebelum amin, imam. Kat situ dia imaman. Lepas tu amin, boleh. Sebelum rukuk boleh, dalam rukuk boleh, ketika i'tidal boleh, dalam sujud boleh, rakaat kedua, 3, 4 boleh, tahiyat fil alamin innaka hamidum majid, imaman, assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Sekali dengan assalamualaikum pun boleh. Janji jangan assalamualaikum mim aja. Tak boleh dah habis sembahyang. Imam, boleh niat imam. Lepas tu kalau imam niat imam bukan dalam takbiratul ihram, macam makmum tadi ke tak dapat pahala jemaah? Tidak, tak sama. Kalau imam niat dalam takbiratul ihram, imam niat imaman dalam takbiratul ihram, dapat penuh lah. Kalau 4 rakaat. Kalau dia niat ketika rakaat kedua, dia dapat pahala berjemaah 3 rakaat yang setelah dia niat. Kalau dia niat rakaat ketiga, dapat 3 dan 4. Dia niat rakaat keempat, dapat pahala rakaat keempat je berjemaah. Kalau dia niat sebelum salam, dapatlah beberapa saat pahala imaman. Tapi makmum tak. Makmum luar je daripada takbir, satu terus. Dia niat makmuman luar pada takbir. Maksud luar tu lepas takbir. Allahu Akbar. Makmuman habis, satu je. Pahala satu. Semayang sah. Pahala jadi satu. Bukan 27 dah. Nampak? Imam, aku nak niat imaman rakaat ketiga. Boleh. Jadi dapat pahala jemaah rakaat ketiga dan rakaat keempat lah. Rakaat pertama, rakaat kedua tak dapat, dia tak niat. Itu beza imam dengan makmum. Malah kalau imam tak niat sampai salam,
pun tak ada masalah dari sudut sah, tapi tak dapat pahala jemaah. Dah dia tak niat imam kan. Jadi makmum ni dia keras sikit. Dia mesti dalam takbiratul ihram. Kalau tidak, tak dapat 27. Berbeza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat, imaman mesti dalam takbir juga. Dia tak boleh. Kan boleh mana-mana rakaat kedua. Tak boleh, tak boleh. Terus tak sah. Sebenarnya Jumaat dia mesti imam ke makmum ke mesti dalam takbir. Okey. Itu yang pertama. Untuk kesempurnaan dapat pahala jemaah. Yang kedua, berdiri makmum itu di bawah daripada kaki imam. Kedudukan tu. Bawah tu maksud makmum jangan ke depan daripada imam. Maknanya kalau ni tumit imam, ni tumit makmum, jangan gini. Makmum depan. Ini bukan tak sempurna pahala je, batal makmum dah duduk depan. Jangan makmum itu ke bawah daripada kaki imam. Jadi yang tak sempurna ni dia tengok imam makmum sama. 27 sepatutnya dapat satu je. Tapi sah. Sama. Ni tumit. Sama. Tapi kalau makmum depan sikit je, tumit dia. Batal. Makmum bawah sikit je, tumit dia. Gini. Ini imam, ni makmum. Ni lelaki ya. Imam makmum. Okey, dapat dah 27. Dari sudut kaki. Jadi hati-hati ya. Ini satu je. Makmum tadi dapat pahala satu. Atas. Makmum lagi atas. Batal. Makmum bawah sikit je. Sikit je. Tumit, tengok tumit. Sikit je. Dah dapat 27. Itu kalau lelaki dengan lelaki ya. Kalau perempuan, tak ada. Tak ada peraturan ni. Dia kena duduk belakang. Kan? Imam lelaki seorang, makmum perempuan seorang duduk belakang. Yang ni tak adalah. Kira macam tu lah. Tak adalah dekat-dekat kan. Duduk belakang. Okey? Untuk dapat kesempurnaan pahala berjemaah, syarat kedua, kaki imam, bukan kaki, tumit. Dia tengok tumit, dia tak tengok jari. Tumit imam dan makmum straight. Sama. Maka tak sempurna. Dengan maksud sah semayang berjemaah tapi dapat satu. Siapa dapat satu? Makmum. Imam dapat macam biasa. Makmum lah. Bawah sikit lah. Jangan terdepat ke depan sikit. Bawah sikit. Bagi semayang 2 orang. Tapi paling cantik sekali separuh ini. Ni kaki, ni tumit imam, tumit makmum. Cantik sekali lah. Itu kalau satu-satu. Kalau dua makmum bawah lah. Okey, tu syarat yang kedua untuk dapat kesempurnaan pahala jemaah. Yang ketiga, muka surat sebelah. Jangan jauh, jarak pula ni. Jangan jauh daripada kaki imam. Kaki tu dengan maksud tumit itu kadar 3 hasta. 3 hasta. 1, ni 1. 2, 3. Ni kot. Yang ini 2,5 kita dah kira itu kan. Cuba try tengok. 1, 2,5. Tak ada awak 2 suku. Yang ada bila tengok yang dah siapnya ni 2,5 dengan 3. 3 biasa masjid besar-besar. Masjid macam masjid negeri-negeri masjid besar, yang besar dia buat 3 hasta. Masjid surau kecil-kecil dia akan buat 2,5. Okey. Cantiknya 3 jugalah buat, tapi rugi satu atau 2 sah kat belakang. Tapi itulah, kita nak sujud bagi lelaki kan, nak sujud betul-betul tak boleh. Sebab kaki orang lah kat depan. Kalau paksa juga, masuklah kain orang. Tak boleh lah. Tak, macam mana? Nak buat macam mana? Nak buat sunat. Nak buat sunat iaitu menjauhkan perut daripada peha. Orang lelaki cerita ni orang lelaki. Tak boleh buat lah. Kena peha dengan perut taklah jauh sangat. Biasa-biasa je. Tak dapatlah buat sunat. Sebab 2,5 punya pasal. Tak tahulah. Bagi saya baik 3 biar tak cukup pun. Mayang kat luar. Lagipun mana ada masjid penuh sampai ke belakang. Cari tengok. Mana ada penuh pun tak sampai. Kalau penuh pun tak sampai ke belakang. Penuh ada, penuh sampai melimpah. Sembahyang raya ada dengan sembahyang Jumaat. Sebab semua ahli sunat wal Jumaat kan. Sembahyang sunat hari raya 2 dengan sembahyang Jumaat. Orang ahli sunnah wal Jumaah, dia ahli sunat wal Jumaat. Dia tak ada, jadi buat je lah 3. Tak apalah, benda kecil je. Jangan salah-salahkan orang pula. Benda kecil. Okey? Jadi, jangan jauh daripada kaki imam, tumit imam, kadar 3 hasta. Imam, tumit makmum. Saf pertama. Jangan lebih. Lebih, 27, tolak. Yang ini khilaf ulama'.
Ada ulama kata yang elok 27 dapat 26. Tolak satu lah sebab jauh tadi. Ada ulama kata tidak, 27 jadi satu je. Khilaf ulama. Nak tahu yang mana satu betul, tunggu kiamat. Kita cek. Ada ulama kata 26, 27 jadi 26, tolak satu. Tengok lagi yang lain-lain. Imam amin dia tak amin lagi, tolak lagi satu. Ataupun imam tak amin dia dah dah, tolak jadi 26, 25, apa lagi? Banyak tolak satu pas satu, satu pas satu, satu. Dia masuk lambat, imam takbir dia tak takbir lagi. Sibuk duduk basuh kaki kat luar ke apa, datang lambat. Imam dah baca surah baru dia takbir, tolak satu. 24 dah, apa lagi? Apa-apalah. Satu. Selawat. Lepas mayang? Sebelum takbir. Tak ada. Tak masuk. Itu sunat lain. Itu tak tolak 27 tu. Tak tolak. Tapi memang rugilah kalau tak buat kan. Cuma tak tolak. Itu dalam sembahyang 27 ni, dalam sembahyang. Sebab tu nama sembahyang ni jemaah dapat 27. Dalam sembahyang tu ada 27. Jadi tolak. Itu dah luar sembahyang. Itu pahala lain. Jadi gitulah. Ada ulama kata itu, ada ulama kata tak ada. Lebih daripada 3 serta di antara tumit imam dengan tumit makmum, satu terus. Okey? Jadi jangan jauh, jangan lebih jarak tu. Daripada kaki imam itu kadar 3 hasta. Demikian lagi tiap-tiap saf di belakang pun sama. Tumit saf pertama hingga tumit makmum saf kedua. Jangan lebih 3 hasta. Lebih 3 hasta, putus juga. Khilaf ulama juga. Ada kata jadi satu yang belakang. Yang depan tak apalah, yang belakang. Ada kata tolak satu aja jadi 26. Dan begitulah juga sampai bila di antara satu saf dengan satu saf. Sama juga. Saf tak dapat daripada depan semua dapat 27 sampai tempat tak dapat tu. Baki dia yang balance tu semua khilaf ulama juga. Ada kata tolak satu, ada kata terus jadi satu. Sama. Maknanya dia telah putus saf. Bila putus saf, maka yang selepas pada tu ke belakang 26. Satu dia dah tolak. Ada ulama kata tidak, bukan jadi 26, tolak satu bukan. Tolak terus jadi satu je pahala, macam sembahyang seorang. Pahala. Cuma itu khilaf ulama. Ada ulama dia keras sikit, dia tolak terus. Dia kena sempurna semua dapat 27. Sama ada dapat 27 ataupun dapat satu. Setengah ulama kata tidak. 27 tu ada 27 perkara. Kalau ditolak satu, dapatlah 26. Ada kata itu. Budak yang sah semayang tak ada masalah. Yang tak sah, nama je semayang tapi tak sah, maka putus saf. Putus. Sebab sebenarnya nama je semayang. Seolah-olah tak ada orang kat situ. Mana ada orang? Budak yang tak semayang, budak yang semayang, kita kata semayang, tapi semayang dia tak sah. Sebenarnya tak ada orang kat situ. Yalah kan, dia bukan semayang. Contohnya, dia tak reti niat, tak sah. Yang kedua, dia tak sunat lagi. Ada najis kan, dekat kuluk dia tu. Tak sah juga. Apa lagi? Dia semayang takbir, lepas tu gurau. Kan tak sah tu. Putus. Dia yang tak putus, jenis yang tak boleh buat apa. Macam tiang, almari, ada basah. Kalau tak nak semayang basah-basah, maka ada jarak. Itu okey. Itu tak putus. Yang terpaksa ada orang belah tiba-tiba sebab dia batal, tak ada orang berani nak dapatkan, jadi yang belakang tu tak salah, maka yang tu dimaafkan lah, maksudnya dapat jugalah walaupun ada kosong. Jadi tak, yang ni sengaja letak. Lepas tu budak tu semayang tak sah. Bila budak tu semayang tak sah, seolah-olah tak ada orang lah kat situ, sebab budak tu bukan semayang. Kita je kata semayang, bukan semayang tu, jadi seolah-olah kosong, sengaja kosongkan di situ. Ataupun macam ni lah, dek, mai duduk sini dek. Duduk, sila. Nak ambil telefon, main game. Kita pun sembahyang. Seolah-olah macam tu. Cuma yang kita tu bagi main game, dia tak main game, dia main dengan kawan dia. Ataupun sujud dia tengok ke bawah. Ataupun apa-apalah, sembahyang tak ada wudu. Ataupun tak bersunat. Samalah seolah-olah. Main duduk sini, duduk sebelah ayah. Sebab kalau duduk sebelakang, nanti bergurau. Nak ambil, duduk dia kat sini. Ayah nak sembahyang sebelah ni. Nak ambil telefon. Jangan buka kuat-kuat. Jangan buka langsung suara. Main. Seolah-olah gitu. Kita akan kata, putus awak? Mestilah kita kata putus. Habis tu kalau budak main gurau ni, tak betul pula. Sama lah. Cuma itu main game, ini main siku.
Tiba-tiba budak tu tak sah sembahyang sebab tak sunat. Samalah. Gitu lah. Sebab tu, tapi kalau kita tengok dari sudut susunan yang Nabi susun, apabila dah susun dewasa lelaki, lepas tu tak ada dah dewasa, kanak-kanak boleh duduk situ. Boleh sambung. Bila kanak-kanak tu dah duduk aja, walaupun tak takbir lagi ni, orang dewasa datang, tak boleh suruh budak tu ke belakang, hukumnya haram. Kecuali budak tu kata, okey lah. Jadi kadang dia boleh jadi makruh. Kita dah bincang sebelum ni. Itu budak yang sembahyang sah. Kalau budak tak sembahyang sah, sembahyang dia tak sah, bukan boleh. Kena suruh di belakang, ada putus saf. Budak tak sembahyang. Budak tidak sembahyang. Tu dia sembahyang rukuk yang tidak, cukup tak syarat? Ambil wuduk tak? Ada najis tak? Bergurau tak? Bergerak tak lebih 3 gerakan? Dia tahu tak niat qasad ta'arud ta'yin? Benda tu syarat rukun kan dia kata, sahaja aku sembahyang fardu maghrib. Kan tu rukun. Tak kisahlah budak ke tak budak. Dia baru nak belajar, sebab tu duduk belakang. Sebab sembahyang dia sebenarnya tidak sah. Sebab nak belajar je. Jadi dia kena pastikan anak dia duduk belakang. Jika anak dia sembahyang tidak sah, dia kena ayat habis tu. Dia boleh bawa anak dia duduk sebelah dia jika. Saya baru baca kitab Qaulul Tam. Dalam kitab Qaulul Tam sebut, pendapat yang kedua dalam mazhab, letak 2 orang dewasa, seorang kanak-kanak. Memang disuruh gitu. Memang rare sikit. 2 dewasa, 1 kanak-kanak. 2 dewasa, 1 kanak-kanak. Supaya dia tidak bergurau dan supaya dia lebih tertib dan dia belajar cara sembahyang. Kalau orang baca kitab tu gitu, kan boleh letak. Sabar dulu, letak budak sembahyang. Bukan budak bergurau, bukan budak tak bukan. Jadi guna kitab tu untuk letak anak kita di sebelah. Sedangkan anak kita tak pernah hajar pun cara sembahyang yang betul. Maka sembahyang dia tidak sah. Kita mana boleh letak? Dalam kitab kata itu budak sembahyang. Ini bukan budak sembahyang. Tu sembahyang sunat tak? Tak sunat. Kau ada leceh, apa dia panggil leceh? Leceh yang suruh datang. Apa leceh dia panggil sini? Basuh. Basuh. Mana ada dia kecil sendiri. Dekat situ ada najis putih tu. Tak macam tu. Bila macam tu, budak tu sembahyang tak sah. Ada tak pesan dekat rumah? Ayah nak tengok sembahyang sekarang. Pegang perkotan. Contoh. Macam ni sembahyang lain kali kat masjid. Kalau lain pada ni, rotan. Dia pun tahu. Dia pun datang duduk sembahyang betul yang kita ajar tu. Baru boleh. Ini betul boleh letak anak di antara ibu bapa, boleh. Ada pendapat mengatakan boleh. 2 orang, seorang kanak-kanak. 2 orang, seorang kanak-kanak. Tapi kanak-kanak yang sembahyang, bukan kanak-kanak yang tak sembahyang. Dia sembahyang. Maksud sembahyang tu sah. Apa maksud sembahyang tu sah? Syarat dia semua cukup. Seluar dia, baju dia bukan bernajis. Lepas tu wuduk dia sempurna. Ayah dia dah ajar. Sembahyang dia sempurna. Tak ada gerak-gerakan dan semua. Tu lah. Ramai orang silap faham kat situ lah. Boleh letak budak. Memang boleh. Budak sembahyang. Tu sembahyang ke? Mu ajar ke? Bapak tak belajar sembahyang. Bapak pun tak ajar. Nak sembahyang anak sembahyang. Bapak pun tak tahu syarat rukun. Kena ajar semua. Seolah-olah dia sah sembahyang. Bukan seolah-olah, memang sah. Baru boleh letak. Tapi kita letak kat situ. Anak tu gini. Masa orang sujud, dia tengok ke celah kangkang ke belakang. Budak-budak. Masa sujud, dia tak sujud je. Saja je. Imam tak sujud, dia sujud dah dulu. Nampak sangat ayah dia tak ajar kat rumah. Mana boleh letak? Budak tu tak sah. Tahu tak? Buat macam ni adik weh. Buat macam ni batal. Tak boleh gerak macam ni. Kena duduk macam ni. Baca kena macam ni. Kalau tak baca macam ni batal. Tak boleh. Dia pun faham. Cuba sembahyang nak tengok. Perhati. Lain kali dia sembahyang sendiri-sendiri, cuba perhati daripada jauh. Boleh dah anak aku. Baru boleh tak sebelah. Nak macam mana? Memang payah. Kita katakan kalau nak buat anak tu biarlah pandai sembahyang. Pandai tu tahu syarat rukun. Nak tanya bapak dia ke dulu. Syarat sah sembahyang apa? Rukun sembahyang apa? Bapak tak boleh jawab, anak tak boleh sembang. Macam mana? Sama pun tu kau. Putus. Dia macam ni, senang cerita. Budak yang tak sah sembahyang, macam tak ada orang. Macam tu je. Dalam kitab, saya tak nak sebut, tapi dah seronok sangat, Haji Nasir seronok sangat cerita, saya sebut juga. Dalam kitab sebut, macam lembu dan kambing, ayam dan itik. Kasar. Kitab-kitab tebal tu membawa anak yang semayang tapi tak sah.
seperti membawa ke dalam masjid lembu dan kambing, ayam dan itik. Betul tak? Anak yang tak sah ni berlari gitu, dengan tak kerti najihnya, tak kerti kacau depan orang. Betul, sama tak? Tapi kasar bunyi. Jadi tiba-tiba ambil ayam tak sebelah. Sama tak? Jangan kata, bukan nak kata anak tu macam binatang. Cuba tengok. Ayam tadi dia kerti tak? Dia diam-diam. Tengok anak kerti tak? Jadi bila letak ayam kat sebelah, agak-agak putus tak? Saya tak nak sebut sebenarnya. Dalam kitab sebut tu. Seperti membawa ayam dan itik, lembu dan kambing ke dalam masjid. Begitulah seumpama bawa anak yang tak boleh dikawal dari sudut sah semayang dia tak reti, kacau orang, duduk lalu depan orang, semayang pun macam tak semayang, ambil wuduk pun tak reti. Ayam reti ambil wuduk. Tapi memang tak boleh tegur. Macam mana? Macam mana? Tegur dia kata, tak bagi budak-budak kecil ni lah yang akan mengganti kita nanti. Biar dia biasa dengan surau masjid, biar dia datang. Kalau dia biasa dengan surau masjid tapi adab tak ada, baik tak payah datang lah. Katanya tu pula. Sebab daripada kecil lagi ajar dia, masuk masjid, masuk surau, tak ada adab pun tak apa, duduk aja. Nak main ke, nak berlari ke, tak ada masalah. Dia ajar anak dia tak cakap dengan cara perbuatan. Tapi masuk library tak boleh, kena jaga. Sebab library ni macam rumah Tuhan lah. Surau masjid ni tak payah, lari pun boleh. Kasar bunyi. Lepas tu jangan tanya, pedih nanti saya sebut. Kalau masjid surau ni boleh lari, nak kurang ajar dengan orang, nak lalu depan orang semayang boleh. Tapi library, perpustakaan, tak boleh bising, tak boleh jalan pun slow-slow, jangan bising-bising. Kalau ada handphone silent kan, baca diam-diam tau. Tapi dalam masjid surau tak apa, bising-bising pun tak apa. Sebab tu bukan rumah Tuhan. Rumah Tuhan ni perpustakaan. Kasar bunyi. Gitu lah. Pergi balai polis, jangan lari-lari. Sebab polis ni macam Tuhan. Tapi datang rumah Tuhan tak apa. Macam tu pula. Takut dengan polis, jangan takut dengan Tuhan. Kasar bunyi. Macam tu pula yang jadi sekarang. Bawa anak, tujuan nak biasakan anak. Supaya besar-besar dia tak takut dengan surau masjid. Supaya dia jadi orang surau masjid. Tapi dalam masa yang sama, ajar dia sekali supaya tak ada adab. Dan bila dia besar-besar lagi, mantap. Supaya tak beradab sampai ketua. Sampai ketua tak beradab. Sebab apa? Kasar lah cakap. Mak ayah lah ajar tu. Ajar bukan cara mulut. Ajar dengan cara perbuatan. Biar. Nanti dia besar. Bila dia dah masuk sekolah menengah ke, dia tak apa-apa datang dah. Masuk universiti tak datang dah. Nanti dia dah berumur sikit, umur berapa? 40 kot. Baru datang balik, dia bawa adab yang mak ayah dia ajar. Mak tak adalah. Yang ayah dia ajar. Yang mana datang adab macam ni pun boleh. Jalan ke, buat apa-apa ke, bermekak bising ke apa ke, borak ke apa. Gitu. Lain kali sampai setelah 30 tahun, jadilah produk yang berada di dalam masjid yang sangat tidak ada adab dalam masjid. Sebab awal-awal lagi dah ajar, tak apa. Tempat lain jaga betul. Malah shopping komplek pegang anak ni tak nak bagi berlari, pegang. Kenapa? Takut sales girl tu dah lipat elok-elok dah baju tu. Dia budak tu pergi, marah pula ni. Takut dia marah. Terpegang dekat masjid, tak apa. Tok siap kerja dia lillahi ta'ala. Dia tak marah macam tu. Macam mana? Tak apa. Imam tak apa. Semua martabat rendah. Sales girl lagi besar martabat. Macam itulah anggap. Budak tu faham macam tu. 20-30 tahun lagi tengok produk. Tengok kalau masa tu, kalau kita dah umur macam ni, masa tu umur kita 70-80, tengok produk yang kita buat umur 30-40. Langsung tak ada adab dalam masjid surau. Itulah yang terjadi. Nak buat macam mana? Nak kena cakap orang marah. Macam mana? Kita buat datang anak setelah kita ajar di rumah. Bukan ajar anak di masjid. Nak ajar anak ni di rumah. Bila dah ajar sungguh-sungguh, nampak macam boleh ni. Bawa datang masjid surau. Tiba-tiba dia biasalah dia mari tempat. Tak apa. Jangan ajar di masjid. Biarlah dia lagi. Sebab kita dah ajar di rumah. Nanti balik rumah baru siap. Lain kali tak payah bawa dah 2-3 bulan. Lepas tu bawa balik. Dah ajar elok-elok. Budak memanglah berlari. Budak memang kacau. Budak memang semayang tak betul. Tapi bila kita buat, dah betul lah. Tiba-tiba tanya semayang, tak betul pula budak ni. Memanglah itu nama budak. Tak ada masalah. Ini yang saya tegur ni adalah orang yang memang tak pernah ajar pun. Bawa je. Ingatkan adik boleh dah bawa datang. Sebab adik dah umur 8 tahun. Nampak gaya macam ni, 3 bulan ayah tak bawa. Sebab apa? Semayang kat rumah punyalah cantik. Kenapa masjid tadi main macam ni? Dah jumpa kawan-kawan. Kenapa tak boleh tahan kejap sampai lepas semayang? Lepas semayang pergilah berlari kat luar.
Oh, tak boleh tahan. Lepas dia tahu, oh salah. 3 bulan baru bawa balik. Tengok, okey dah ni, bawa balik. Dia lari juga. Dah budak memang berlari. Kau duduk je, something wrong budak tu. Nyakit ke apa. Tapi kita ada ajar tu. Dan dia tahu benda tu salah. Biar budak tu, dia buat apa-apa, dia sembahyang, dia berlari, dia duduk dalam saf, biar dia tahu perbuatan dia tu salah. Cukup dah. Walaupun dia buat, cukup dah. Tapi bila kita letak macam tu, perbuatan aku tak salah, siap bapa aku boleh backup aku. Berani tegur aku. Bapa aku akan backup. Maka perbuatan aku ni tidak salah. Itu dia bawa lagi 20 tahun. Perangai tu. Biar dia buat macam kita dulu pun nakal juga. Berlari juga. Tapi kita tahu benda tu salah. Tengok tak siap lagi yo. Bawa perotan, kena tarik telinga. Tapi kita tahu benda tu salah. Cukup dah. Habis tu, dia berlari juga. Berlari dalam keadaan tahu salah. Dengan berlari dalam keadaan tak tahu salah. Dua perkara berbeza. Duduk sembahyang dekat dewasa dalam keadaan tahu sebenarnya salah ni aku masuk. Tapi biasa lah, masuk juga. Sembahyang. Kalau mula-mula betul lah. Lepas tu rakaat kedua lagi keluar. Lepas tu dah tayak akhir duduk. Salah. Tapi kita tahu benda tu salah. Cukup lah. Nak tahu benda tu salah aja. Sekarang tak tahu, dia ingat tak salah buat gitu. Budak-budak sekarang. Dah mak ayah tak siap pun tak boleh tegur. Tegur lah, siap kau. Kena balik dengan mak bapak. Dulu Tok Siap kita tahu, Tok Siap marah, benda ni salah. Buat juga. Itu yang kita nak. Biar dia buat salah dalam keadaan dia tahu dia salah. Biar dia masuk dalam saf, dia tahu aku tak boleh ni, tapi aku biasalah. Nakal, masuk juga. Cukup. Okey dah. Budak macam ni yang kita nak. Yang buat salah dan dia tahu dah salah. Apa yang salah dia dalam surah masjid. Yang kita tak nak, buat salah tak tahu benda tu salah. Sebab mak ayah dia duk cover dia. Letih. Tempat lain boleh jaga adab. Rumah Allah tak boleh jaga adab. Tempat lain, jangan mainlah. Masuk Shopee komplek jaga adab. Masuk balai polis jaga adab. Masuk perpustakaan jaga adab. Semua dia jaga adab. Malah ada mak bapak tu yang memang jaga adab sampai rumah orang pun dia jaga. Kan ada mak bapak dia lepas je kat rumah orang kan. Bengang tuan rumah. Ada yang jaga betul. Duduk diam. Tak boleh. Jangan buka tu. Jangan buat ni. Jangan buat tu. Duduk je budak tu. Jangan pergi dapur. Jangan pergi. Budak nak pergi. Tengok mainan tuan rumah kan. Jangan ambil. Jangan ambil. Baguslah. Bukan tak bagus. Kat masjid. Kat masjid tak apa. Kat masjid kau buat macam bapak kau punya. Macam tu kot. Kasar tu. Cukup lah. Nanti kan marah orang. Okey. Yang keempat, jangan serta dengan imam pada rukuknya dan sujudnya. Jangan serta tu jangan sama. Jangan sama. Jangan serta dengan imam pada rukuknya dan sujudnya. Jangan sama, serentak dengan imam. Makmum dengan imam serentak. Kalau makmum dan segala perbuatannya. Okey? Segala perbuatan makmum dan imam jangan serentak. Jika serentak samalah juga. Serentak je serentak. Serentak tak ada. Serentak sepakat ulama 27 jadi satu. Dia tak ada jadi 26, 25 tak ada, terus satu. Sebab dia ada keadaan ulama kata 27 jadi 26 jadi 25. Tolak. Yang ini tak ada. Serentak je terus satu. Serentak makmum dengan imam. Terus jadi satu. Maknanya habis pahala jemaah dia, tinggal satu je. Macam sembahyang seorang. Tapi tak batal. Tetapi kemudian daripadanya, tunggulah imam pergi dulu baru makmum pergi. Kenapa imam tak pergi? Imam pergi, makmum terus follow dekat. Follow rapat. Ingat apa? Nak cocok naik kereta. Cek. Cepat sikit. Aku nak bawa 100 jalan tepi. Jalan tepi paling kurang 1, 2. Lebih. Dia angkat api kan. Cocok. Dia buat gitu dengan imam. Cocok. Nak jadi imam cakap lah. Bagi jadi imam sekali nak cocok. Cocok. Follow rapat. Tunggulah imam pergi dulu. Dah sampai destinasi mana imam tu nak pergi, baru makmum pergi. Bukannya boleh potong pun. Cepat macam mana pun kena tunggu imam salam dulu. Takkan boleh punya potong imam. Okey. Jangan serta dengan imam pada rukuknya dan sujudnya dan segala perbuatan lain lah, i'tidal semua lain. Tetapi kemudian daripadanya, maka kerana inilah tidak boleh cepat imam itu. Tidak boleh cepat daripada imam. Sebab itulah tak boleh cepat daripada imam. Okey. Yang keempat. Itu yang keempat. Yang kelima.
Yang kelima, jangan tunggal seorang di dalam saf itu. Jangan dalam saf tu tunggal seorang. Dia mesti dua. Ini bagi lelaki je. Bagi perempuan tunggal tak apa. Perempuan seorang-seorang dapat pahala 27 macam biasa, tak ada masalah. Ni lelaki. Lelaki kalau duduk seorang-seorang dekat saf itu, maka tak sempurna. Tak sempurna. Yang ini sebagai ulama kata ada khilaf lah. Sebagai ulama kata 27 jadi 26, tolak. Ada yang kata terus jadi satu. Ini ada khilaf. Okey? Jadi tak boleh duduk seorang-seorang. Habis tu macam mana? Kiri kanan dah penuh tak boleh masuk. Macam mana nak duduk seorang-seorang? Duduk seorang-seorang tak apa. Ambil lah pendapat yang tolak satu dapat 26. Tapi rugi lah. Habis kalau kata terus jadi apa satu tu risau juga. Free aja. Sembahyang tu. Jadi macam mana? Sebab tu ada syariat kita cuit makmum. Bukan cuit nak jadi imam. Kita pergi cuit nak jadi imam. Tak adalah salah. Cuma makruh kot. Dia nak jadikan kawan tu imam. Sebab imam tu kawan tu sembahyang seorang, Allahu Akbar, cuit tak apalah, tak adalah kata. Cuma tak perlu cuit pun. Yang lagi teruk, cuit dulu baru takbir, Allahu Akbar. Tu lagi teruk, haram. Tu haram. Cek, Allahu Akbar. Dia nak bagi tahu dia nak jadi makmum. Aku nak jadi kau imam. Tu haram. Allahu Akbar, cuit, tak haram. Paling tinggi teruk pun makruh. Habis tu macam mana? Biar. Kuatkanlah sikit suara nak bagi dia tahu. Allahu Akbar. Mesti dia di sebelah aku. Takkan tak reti. Kata kalau imam tak reti-reti juga, tak nak niat imam. Kan sebut tadi, imam tak niat imam tak ada masalah kan? Sampai habis tersalam pun tak ada masalah. Okey, so apa? Itu sebenarnya yang cuit tu sebenarnya ni. Untuk yang kelima. Iaitu dia sembahyang seorang-seorang kat belakang. Dia pun Allahu Akbar, cuit seorang kat depan. Supaya seorang tu pergi ke belakang. Bila seorang tu pergi ke belakang, yang ni rapatkan. Maka dia jadi dua orang. Bila jadi dua orang, dapatlah pahala jemaah. Kalau dia seorang-seorang, tak dapat pahala jemaah. Ataupun tolak satu markah. Samalah juga, masa nak takbir tu, takbir dulu baru cuit, bukan cuit dulu baru takbir. Kalau cuit dulu baru takbir, haram. Sebab kacau orang sembahyang. Kalau Allahu Akbar, dah sembahyang. Cuit, ini perbuatan sembahyang. Syariat. Cuit. Dan nak cuit tu tengok orang jugalah. Tengok pandai ni kot, pakai jubah, janggut panjang. Tu. Tapi kalau tak takut-takut nanti, dia tunggu kat luar. Aku tengah sembahyang, kacau. Dua kali kau cuit. Ini macam. Kena tahu jugalah orang tu pandai. Tengok pandai ke tak pandai. Kalau tak pandai, sembahyang je lah seorang-seorang nak macam mana. Jadi bila dah dia ke belakang, kan? Dia Allahu Akbar, cuit, dia ke belakang. Kan? Yang ni rapat kan? Dia ada ruang sikit-sikit kan? Tu dia maaf. Sepatutnya putus solat tapi maaf. Jangan pula bila Allahu Akbar, cuit, dia ke belakang, dia ni ke depan. Yang itu memang kena tunggu. Memang kena tunggu kat kereta. Kurang hajar. Aku seorang pula kat belakang. Aku nak buat apa ni? Aku cuit, aku tak peduli dah. Aku tak peduli, aku nak depan. Tu kurang hajar punya orang. Jadi, tapi kalau tak boleh buat apa pun, sembahyang je lah. Sebab tak tahu siapa yang boleh. Siapa yang faham, tak tahu. Kalau cuit pun kalau dia tak belakang macam mana? Sembahyang je lah. Harap-harap tolak satu je lah. Jadi 27 jadi 26. Harap-harap. Darurat. Okay. Yang keenam, jangan menyaring makmum dengan segala takbir dan zikir di belakang imam. Ini pun sama juga. Dia menyebabkan pahala jemaah hilang. Sebab menyaringkan, kuat jaharkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami' Allah. Dia lebih kuat macam imam juga. Mungkin taklah kuat imam tapi slow sikit tapi masih lagi kuat. Nak kata kuat sangat tak ada macam imam. Takkan imam Allahu Akbar. Dia pun Allahu Akbar. Takkanlah gitu kan. Tapi dia slow sikit tapi masih lagi kuat. Maka sama juga ni. Jangan menyaring, kuatkan makmum dengan segala takbir. Takbir Allahu Akbar. Sami' Allah liman hamidah. Kuat tu orang lain boleh dengar. Orang yang boleh dengar tu jauh mana? Selang satu. Imam, bukan imam. Dia sembahyang sini, ada makmum sebelah, ada makmum sebelah lagi. Ini kalau dengar dikira kuat dah tu. Bahaya dah tu. Merah dah tu.
Ten. Kalau sebelah ni confirm terus. Saya ulang balik, ni dia sembahyang kat sini, orang sebelah dengar, biasa. Sebab mulut kita dengan telinga dia sejengkal aja. Jadi nak cover macam mana? Kan mesti dengar. Tapi kalau sebelah lagi dengar, ni sebelah ni pun dengar juga yang dia ni. Bahaya, merah. Border, sempadan, bahaya. Boleh jadi haram, boleh jadi makruh, boleh jadi hilang pahala, macam-macam bahaya. Kalau satu lagi pun dengar juga, confirm. Confirm apa? Haram jika mengganggu. Makruh jika bunyi tapi tak mengganggu. Dari sudut pahala berjemaah, tak dapat. Bila seorang, sebelah dia yang ni dengar. Confirm yang ini. Boleh jadi haram berdosa, ganggu orang. Makruh kalau bunyi tapi tak ganggu. Pahala jemaah memang tak dapat dah. Habis yang ni sebelah ni atas border, nasib-nasib. Tak tahulah. Nak cakap payah, atas border, nasib-nasib. Kadang-kadang boleh jadi haram juga. Kadang-kadang boleh jadi makruh. Kadang-kadang boleh jadi lagi dapat pahala jemaah. Kadang-kadang tak dapat. Boleh, tak tahu, tengah-tengah. Sebab nak kata jauh juga, nak kata dekat, macam dekat juga. Yang sebelah ni tak ada masalah. Masalah apa? Dimaafkan kalau dia dengar. Sebab terlalu dekat mulut dengan telinga dia. Ni, kan? Dekat ni telinga dia. Nak cover. Nak tak dengar langsung, takut tak sah pula. Kalau tak ada bunyi, nak ada bunyi. Jadi dimaafkan orang sebelah. Tapi orang sebelah satu lagi, apa? Bahaya, danger. Sebelah lagi confirm. Jaga. Itu dari sudut takbir. Begitu juga dari sudut zikir. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sebelah maaf dengar. Nak cover macam mana? Nak slow sangat langsung tak bunyi. Kalau tak bunyi tak sah pula, bukan tak dapat pahala pula. Kalau kuat sangat takut kuat. Jadi orang sebelah ni okey. Sebelah lagi bahaya, merah, bahaya. Bahaya. Mungkin haram, mungkin tak haram. Mungkin macam-macam kemungkinan. Satu lagi juga dengar, confirm. Tabiat tau. Tabiat. Itulah. Macam inilah. Tabiat itu tidak menyebabkan dia dimaafkan. Tak boleh. Tabiat, dah dia, boleh tak? Dia ni, sembahyang mesti baca kuat, kan? Sampai ganggu orang. Tak boleh buat apalah, dimaaf bagi dia sebab dia memang macam tu. Mana boleh? Boleh. Dia memang macam tu. Boleh. Boleh tak? Kita guna alasan tu maka dia dimaafkan. Kita tengoklah kalau bukan bab sembahyang. Bab mulut dia memang ceropa. Pergi kedai cakap, hidup lagi tu. Nak apa dah? Contoh gitu. Contohlah mulut dia kasar lah, contoh. Tu bodoh. Lepas tu orang kata, apa benda dia cakap? Kau tak boleh ambil hati dengan dia. Dia memang macam tu. Boleh tak? Boleh tak? Mana boleh? Jagalah. Macam tu lah. Sama lah. Itu pun kita kata, mana boleh? Tapi dia memang jak muda lagi sampai ketua macam tu. Tak ambil hati, dia memang macam tu. Mana boleh? Kalau dah macam tu memang salah-salah lah juga. Mana boleh pakai alasan dah memang macam tu, dah tabiat. Mana boleh? Begitu juga dalam sembahyang. Allahu Akbar, kena dekat muka orang sebelah ni. Dem. Aku sembahyang tadi kena. Dia memang daripada dulu. Aku kenal dia 40 tahun lepas. Macam tu kan. Jadi tak payah peduli. Mana boleh? Tetap makruh boleh jadi haram juga. Alasan memang macam tu, tak boleh. Tak boleh. Dia kena ubah. Malah, dalam solat jemaah, dia ada beberapa hukum yang menyebabkan terangkat solat jemaah bagi dia, dia tak payah datang. Maksud, kalau tak datang pun, tak berdosa. Kalau tak datang pun, tak ada masalah bagi dia. Ada. Antaranya, dia makan bawang putih. Nabi kata bawang putih yang mentah. Cerita dulu lah. Maknanya tak ada gosok gigi, tak ada komo apalah maksudnya dulu kan. Makan bawang putih, kerok gitu. Macam mana mulut dia? Pengsan orang sebelah. Maka, dia kalau datang tu boleh jadi haram, boleh jadi makruh. Maka dia terangkat. Nampak ada tak? Contohnya, dia jaga orang sakit. Bukan dia jaga. Dia tak jaga orang sakit pun. Dia ziarah orang sakit. Dia bukan penjaga, bukan dia ziarah kawan-kawan. Tiba baru nak pergi, ada solat jemaah ni. Nak pergi sembahyang sekejap. Malah bukan sembahyang jemaah, solat Jumaat sekalipun. Jumaat kan fardu ain. Pak dia pegang. Allah, tunggulah. Solat Jumaat ni. Allah, mu ada duduk sini, aku rasa segarlah sikit. Kalau tidak rasa, tolonglah duduk sini. Ada benda kita kawan lama-lama tak jumpa. Sampai terangkat solat Jumaat. Solat Zuhur baru dia tu. Kalau tu solat Jumaat, kalau solat berjemaah, lagi dah terangkat. Yang nak bagi tahu apa? Ada keadaan solat berjemaah tadi terangkat.
kerana beberapa masalah. Antara masalahnya tadi. Antaranya sebab dia baru lepas makan durian. Duri hitam. Kena 3 biji. Bila kena ni? Pukul 3 petang, 2 petang. Maknanya maghrib, waktu tu dah 4 jam dalam perut. Itu kalau dia belahak tu, sampai ke belakang maki dia tu. Okey, waktu tu tak ada. Terangkat. Malah sampai solat Jumaat pun tak lagi. Tak berdosa. Saya nak beritahu ada keadaan. Jadi kalau orang masalah macam tadi, dah memang macam tu, tak payah mari solat Jumaat. Sehingga kalau datang hukumnya haram, baik tak payah datang. Gitulah, dia tak boleh. Tak apa, kena juga solat Jumaat kan, sunnah. Nabi kata, siapa yang makan benda ni, Nabi angkat bawang putih. Siapa yang makan benda ni, jangan datang masjid kami. Tu bawang putih. Bawang putih makan yang mentah, bukan yang masak. Yang masak dah tak ada bau dah. Yang mentah, cuba try makan mentah. Bawang putih tunggal tu elok untuk kesihatan. Cuba ambil cicau budu sikit sama belacang, kerok gitu. Buat macam petai, tambah petai sikit, tambah jering sikit. Kedah sikit kedah sikit, bantai sikit tengok. Try lah. Jering lagi, cuba try. Lepas tu datang. Jadi hukumnya boleh jadi haram. Jadi kalau kata alasan memang dia macam tu, maka terangkatlah bagi dia untuk solat berjemaah. Malah lebih baik dia jangan datang. Buat apa datang kacau orang? Ada ulama bahas lagi. Tiak. Ketiak berbau. Aircon dia angkat Allah yang sebelah ni. Baru angkat. Maka terangkat bagi dia. Bukan solat jemaah, Jumaat pun. Habis sembahyang Zuhur. Saya nak bagi tahu, solat jemaah ni kena jaga banyak benda. Jangan kacau orang. Dan menggunakan memang macam tu. Memang ketiak dia dah bau hangit macam tu. Tak boleh buat apa. Banyak makan kari. Tetap juga tak boleh pakai alasan. Saya nak bagi tahu tak boleh pakai alasan memang macam tu. Tu je. Tak boleh. Jadi macam mana? Terangkatlah. Solat Jumaat tak payah datang. Sembahyang Zuhur je. Jika walaupun dia pakai, dia basuh apa segala pun tak hilang juga. Jika dia boleh. Dia kan ada orang penyakit peluh tu, bau peluh tu. Ini kalau boleh bercuci elok-elok pakai sabun apa semua, tak buat tak boleh. Kalau tak, kadang-kadang tak akak pun bau gok. Kalau dia punya time dia. Katalah kalau tak angkat tak bau. Tak apa. Jangan angkat. Tak payah angkat terus macam ni je terus. Allahu akbar. Tak payah ni pun tak payah. Pelik angkat gini apa? Apa benda? Tak payah angkat. Malah sujud je nah. Kepik. Dah jadi pelik dah. Boleh lah. Janji jangan kacau orang. Macam tu lah. Jangan ganggu orang. Sujud. Rukuk gini. Sujud gini. Itu kalau dia kepak baru keluar aircon dia. Kalau dia memang bau peluh, ada orang penyakit bau peluh. Ada. Macam terangkat. Jadi jangan pakai alasan dah memang macam tu. Yang ketujuh, jangan mengikut dengan orang yang bersalah. Jangan mengikut dengan orang yang bersalah-salahan ulama pada sahnya sembahyang. Tak boleh ikut, bukan tak boleh, mengurangkan pahala makmum apabila dia ikut imam tu bersalah-salahan. Imam tu khilaf ulama. Ada ulama kata batal, ada ulama kata tak batal. Kita kata ada ulama kata tak batal, khilaf. Pakai khilaf tu. Betul. Tapi makmum punya pahala kurang. Sah-sahlah sebab ada khilaf. Bersalah-salahan ulama pada sahnya. Tengok dia bagi contoh. Seperti imam orang fasik. Imam pakai seluar pendek. Keluar relax sampai basuh kereta depan rumah. Fasik tu. Imam pakai rantai, pakai bengger, pakai rantai. Imam pergi. Saokok Saokok ni panjang sikit lah bahas dia. Kita kena tolak tepi dulu. Sebab dia tak boleh kita ikut emosi sangat. Sebab ni kan, dia hukum. Bila hukum, dia kena betul-betul bincang. Dia tak boleh, fatwa kata gitu, haram, jadi fasik. Tak boleh gitu. Sebab apa sahaja yang saya lontar kat mulut kena bertanggungjawab.
Kenapa cakap itu? Jadi saya cakap lain sikit. Sebab dia ada hukum-hukum yang berkaitan insya Allah ni. Dia tak, bukan haram mutlak, tidak. Dia macam langgar lampu isyarat aja. Kalau merah, langgar haram tak? Kan dia ada kan? Tak haram. Haram lah, nanti kan bahayakan orang. Tapi dia tak haram mutlak, dia ada cerita dia. Kalau pukul 4 pagi, kosong. Sebelah tu kubur lah tu. Nak duduk. Ke macam mana? Jadi dia ada cerita. Jadi tak boleh kata mutlak. Jadi macam ni pun ada cerita dia. Bila ada cerita, mana boleh kita yang sebut? Nanti saya nak kena tanggungjawab. Jadi saya kata, kalau bab okok tu, cerita lain lah. Bab lain. Tak boleh, tak nak masuk dalam bab ni. Fasik ni macam pakai rantai. Sepakat ulama pakai rantai. Lelaki pakai rantai. Perempuan tak adalah. Imam apa? Imam berzina. Yang tahu kerja dia berzina. Menjudi. Macam tu lah fasik. Yang jelas-jelas nampak. Okay? Maka makmum tadi jangan jadikan dia imam. Kalau jadikan juga sah, tapi pahala jemaah tadi mungkin tak ada. Gitu. Kalau dia memang masalah kesihatan dia lah, masalah dia duduk gitu. Tak ada apa. Tak ada apa. Itu tak ada apa. Tak ada apa dengan maksud tak termasuk dalam mengurangkan pahala ke apa. Sebab sakit. Allah, orang sakit. Bukan sakit, jangan kaki dia accident ke apa ke. Ataupun memang duduk gitu, tak ada masalah. Malah kalau dia sengaja sekalipun. Tak ada apa. Tak ada apa dari sudut makmum tadi. Makmum jadi, dia sendiri tu makruh. Sebab yang sunatnya gini. Dia buat gini. Bagi imam tu makruh lah bagi dia. Bagi makmum, cerita-cerita makmum. Makmum tak ada apa. Dia duduk gitu. Fasik. Dan yang tiada berkhitan. Imam tak sunat. Sunat? Nak? Mujur. Mantap. Imam tak sunat. Kenapa imam tak sunat jadi pahala, jadi makmum jadi tak ada pahala? Sebab khilaf ulama. Mazhab lain, bukan khilaf ulama, khilaf mazhab. Mazhab lain kata sah. Mazhab Syafi'i kata tak sah sebab ada tadi itulah najis. Jadi tak apa, mazhab lain kata sah, kan 4 mazhab ada. Okey, tapi tetap pahala makmum tadi pada mazhab Syafi'i berkurangan atau tak ada pahala jemaah. Sebab imam tadi khilaf ulama kata sah ataupun tidak. Jadi kalau macam tu, carilah imam yang sunat. Jadi kalau nak ambil imam, antara interview yang nak tanya, sunat tak? Dan buktikan. Okey, puas-puas cakap lagi tu. Okey, manalah tahu imam tak sunat. Okey, berkaitan. Dan yang bergerak-gerak kepala pada waktu membaca. Ni yang belah India, Pakistan tu, jaga-jaga. Dia bercakap pun gerak, tangan-tangan gerak. Jadi baca pun gerak. Okey, pada sebahagian ulama, kalau gerak ni adalah besar. Bila besar, gerak 3 gerakan berturut-turut batal. Maka, tapi mazhab dia, mazhab Hanafi tak batal. Jadi, khilaf ulama sama ada dia batal atau tidak. Kita duduk belakang dia, pahala tak nak. Tapi sah. Jangan cari apa-apa yang bab lain lah. Bab lain pun sama. Adapun mengikut dengan Imam Hanafi atau Maliki, Imam mazhab Hanafi atau Imam mazhab Maliki, maka tiada sah kerana bersalahan i'tiqad Syafi'i. Ini pun khilaf ulama. Dalam kitab kita, dia ambil pendapat keras, iaitu tak sah terus. Imam mazhab Hanafi, Imam mazhab Maliki, makmum mazhab Syafi'i, terus tidak sah. Makmum. Terus. Keras sikit lah. Tapi ni khilaf, tak apa, saya baca dulu dalam kita punya ni. Maka tiada sah kerana bersalahan i'tiqad Syafi'i, mazhab Syafi'i, dengan dia pada rukun sembahyang. Mazhab Syafi'i rukun sembahyang ada 13. Mazhab Hanafi rukun sembahyang bukan 13. Lain. Tama'ninah tak wajib. Mazhab Syafi'i tama'ninah wajib. Tahu tama'ninah? Duduk berhenti kejap tu. Mazhab Syafi'i sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Sami ini. Tu. Kita sami Allah liman hamidah. Baru gerak. Boleh gerak? Dia tak. Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Kita tak sah. Allah sujud ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sah. Sah. Yang 7 minit 20 rakaat tu kan? Mazhab Hanafi sah.
Cuma baca tak ada salah. Dhalin. Allahu akbar. Allahu akbar. Dhalin. Itu yang tak sah tu. Tapi dia suruh betul sah mazhab lain. Sah. Dengar dhalin saja. Buat lain macam dhalin. Allah akbar. Gedung kan dia. Kan dia papan kan dia punya lantai tu bunyi gedung. Yang kat belakang ni lah ikut. Makmum kat belakang. Assalamualaikum. Allahu akbar. Dhalin. Benda lah. Kalau kat Malaysia tak tahulah kita tangkap sepak ramai-ramai. Sembahyang apa benda. Tapi tengok kan, semua tengok kan. Mestilah tengok benda viral. Kan gila viral belaka semua ni. Ya Allah hai. Okey. Jadi pada mazhab Hanafi tomak nina tu sunat, tak wajib. Adalah beberapa perkara lah, adalah bukan semua. Mazhab Hanafi ketika imam baca Fatihah, makmum tak payah baca. Makmum baca makruh. Kita wajib baca Fatihah, makmum. Kalau tak baca tak sah, kan lain. Maka dengan sebab tu, jika imam mazhab Hanafi, imam mazhab Maliki, makmum mazhab Syafi'i terus tidak sah. Tapi itu mazhab, itu pendapat dalam kitab kita. Pendapat pertama. Ada pendapat yang kedua, sah. Dengan syarat kita tak nampak sendiri, tak yakin yang imam ada buat benda yang salah mengikut mazhab kita. Barulah kita tak boleh ikut. Contoh imam Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Kita tak boleh ikut dah sebab nampak jelas-jelas. Sedangkan mazhab Hanafi kalau dia sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, sah. Tapi dia sunat juga sami Allahu liman hamidah. Let lu Allah sunat gitu. Maka dia pun buat sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Bolehlah ikut sebab dia tak ada buat salah. Tapi bagi dia tak wajib. Tak apa boleh ikut. Ni pendapat kedua. Sampaikan apa-apa yang dia buat, tak boleh tu batal. Barulah tak boleh ikut. Tapi itu pendapat kedua. Pendapat pertama tak payah. Mazhab Hanafi je terus tak sah makmum. Terus tak sah. Adapun mengikut dengan imam Hanafi, mazhab Hanafi atau Maliki, maka tiada sah, terus tak sah. Kerana bersalahan i'tiqad Syafi'i dengan dia pada rukun sembahyang dan pada wuduk. Seperti bismillah. Pada Fatihah, seperti bismillah Fatihah, wuduk dulu. Wuduk mazhab Hanafi tak wajib niat. Sunat je niat. Jadi kalau dia ambil wuduk, mazhab Hanafi ambil wuduk, bagi kita sah. Sebab tak ada niat. Tak sah. Jadi macam mana kita nak ikut dia tak ada wuduk? Kita wajib niat. Sebab tu tak boleh ikut terus. Sama juga pendapat kedua, kau nampak? Tengok dia ambil wuduk tadi. Tak. Bagi dia sunat niat. Manalah tahu dia niat? Kalau dia niat, sahlah bagi mazhab kita. Nampak tak? Tak nampak. Tak nampak, kau jangan duduk main andai-andaian. Ikut aja. Itu pendapat kedua. Itu yang kita guna kat Mekah. Kalau tidak, masalah. Nak sembahyang kat Mekah je ni. Bukan mazhab Syafi'i. Sebab dia tak tahu tentang, kalau dia mazhab lain, dia sentuh isteri dia, salam isteri dia sebelum datang sembahyang, Imam Masjidil Haram tu. Sebab bagi dia sentuh tak ada syahwat, tak batal. Tak guna kita pergi Mekah nak sembahyang macam mana? Sembahyang seorang, buat jemaah sendiri. Kena tangkap dengan polis dia. Ini apa ni? Jadi tak boleh nak pakai kalau pendapat macam ni kan. Keras sangat. Tapi memang ada pendapat macam tu. Pendapat yang kedua, lebih selim, lebih sejahtera. Iaitu, nampak tak imam tu? Mazhab Syafi'i, tak baca bismillah tak sah. Dekat Mekah ada baca bismillah? Tak ada. Macam mana? Bagi kita tak sah tu. Tapi, bismillah pada mazhab mereka sunat juga. Tak wajib sunat. Bismillah yang maksud dalam Fatihah tu. Tapi sunat baca perlahan. Bismillah adalah sunat. Baca, dan jika nak buat yang sunat bismillah tadi, baca perlahan-lahan. Jangan baca kuat. Kita kata, mungkin dia baca perlahan tak? Tahu tak? Tak tahu. Dia baca tak? Tak tahu. Dia tak baca? Tak tahu juga. Kau jangan andai-andai, ikut aja. Itu pendapat kedua yang kita duk pakai. Kalau tidak, macam mana nak sembahyang? Kalau pakai pendapat ni, memang tak boleh. Kita andaian. Jadi dia kata kat sini, pada wuduk dan bismillah pada Fatihah wajib pada orang Syafi'i kita lah, dan sunat pada mazhab yang tiga. Jadi memang tak boleh pergi Mekah. Boleh pergi Mekah sembahyang kat hotel. Baik tak payah. Macam mana kalau pakai pendapat ni? Sebab tu, dan kita mengandaikan Imam Masjidil Haram takkan tak reti, dia mesti meraihkan keempat-empat mazhab. Tak apa, itu andaian kita. Jadi kita boleh ikut aja.
Okey, kalau mazhab lain, sentuh suami isteri, sentuh perempuan lah, tak batal wuduk. Okey. Pegang kemaluan, tak batal wuduk. Contoh, imam tu sebelum dia tu dia seluk dulu. Jangan ada andai-andai macam tu. Nampak tak? Tak nampak? Tak nampak, follow. Macam tu lah. Itu yang kedua. Sebab memang sentuh kemaluan tak batal. Sebab daripada hadis Nabi juga. Nabi kata kemaluan itu adalah sebahagian daripada tubuh kamu kan. Kalau kamu pegang dahi, batal wuduk tak? Sama, tak batal lah juga. Dalam hadis yang lain, Nabi cakap lain pula. Iaitu, jika pegang, ambil wuduk. Jadi, mazhab lain, ambil hadis lain. Mazhab Syafi'i, ambil hadis lain. Gitu lah. Banyak lagi sebenarnya. Sapu kepala. Sapu kepala tak ada masalah. Sebab apa? Sebab mazhab lain dia kena sapu lebih banyak pada mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i macam ni je sah dah kan. Mazhab lain dia kena satu tapak tangan. Baru sah. Kalau mazhab lain dia ambil wuduk besar tapak tangan, bagi kita sah mazhab Syafi'i. Terlebih sah sebab kita paling kurang sikit. Ada mazhab besar ubun-ubun. Macam ni kot. Besar ni. Kalau mazhab Syafi'i, besar ni sah. Terlebih sah. Kalau mazhab Hambali, semua. Kalau semua, pada mazhab kita, terlebih-lebih sah. Jadi tak ada masalah dari sudut tu. Sebab terlebih. Tapi dari sudut baca bismillah ketika ambil wuduk, mazhab Syafi'i, sunat. Mazhab lain wajib. Jadi, dalam masalah tu tak ada masalah. Dalam masalah sentuh kemaluan, baru masalah. Sebab mazhab Syafi'i batal, mazhab lain tak batal. Sentuh lelaki perempuan, kulit lelaki perempuan. Ada masalah. Mazhab lain tak batal, mazhab Syafi'i batal. Kat situ masalah dia. Sebab mazhab Syafi'i lebih ketat daripada mazhab lain. Kalau mazhab lain lebih ketat daripada mazhab Syafi'i, settle. Tak ada masalah makmum mazhab Syafi'i nak ikut. Jadi gitulah. Yang paling besar tu bismillah tu dengan rukun tu besar. Rukun, antara rukun tu macam tahiyat awal. Mazhab Syafi'i sunat ab'am. Sunat lah. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi wajib. Tahiyat awal tu wajib. Wajib tu rukun. Bukan. Rukun lain. Rukun berdiri, rukuk, i'tidal tu rukun. I'tidal bukan. I'tidal ya, tapi tomak ninah. Dia lain. Maka tahiyat awal adalah wajib. Tapi kalau tak buat, tak batal sembahyang. Lain tak mazhab Hanafi? Mazhab kita sunnah ba'ad. Kalau tak buat, tak batal sembahyang juga. Tapi bukan wajib. Mazhab Hanafi, wajib, tinggalkan wajib, boleh sujud sahwi. Bukan rukun rukun lain. Macam tu. Mazhab Syafi'i, yang rukun dengan wajib hanya daripada haji je. Kan? Haji je ada rukun dengan wajib. Selain daripada tu, rukun tu lah wajib, wajib tu rukun. Mazhab lain tak. Setiap ibadah dia ada wajib, dia ada rukun. Beza. Mazhab Hanafi, sembahyang yang wajib, sembahyang yang rukun, sembahyang yang kita panggil sembahyang 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, Subuh, itu dia panggil sembahyang rukun. Memang mesti. Sembahyang witir wajib. Wajib? Wajib. Sembahyang 5 itu bukan wajib, itu apa dia panggil? Rukun lah. Sembahyang yang mesti 5. Yang kata rukun Islam sembahyang 5 waktu tu. Tu rukun Islam. 5. Habis witir wajib. Wajib tu rukun lah macam Zuhur. Tak. Dia rendah sikit. Kalau tak buat berdosa. Berdosa macam tak sembahyang subuh ke? Tak, sembahyang subuh dosa besar. Ini dosa besar kurang sikit. Kita witir sunat. Kan nampak lain tu. Tiba-tiba macam mana kita nak ikut imam yang sangat berbeza dengan kita dalam sembahyang? Yang bagi kita ianya batal, bagi dia tak batal. Menyebabkan, jadi maka ikut pendapat dalam kitab kita, terus tak sah. Makmum mazhab Syafi'i ikut imam mazhab yang 3 tu lah. Tapi pendapat kedua dia tak tulis lah ni. Pendapat kedua, sah dengan syarat makmum tadi tak nampak, main agak-agak. Mana boleh? Alah, mazhab Hanafi bolehlah sentuh kemaluan, tak batal wuduk. Nampak? Tak nampak imam buat gitu? Tak nampak? Jangan tuduh-tuduh. Boleh ikut. Itu lagi lebih sejahtera sikit kan. Dia bersentuh lelaki perempuan tak batal wuduk lah. Mestilah imam tu pegang isteri dia sebelum datang. Nampak? Tak nampak? Boleh. Kau jangan tuduh-tuduh. Itu lebih sejahtera lah. Okey. Imam tak baca bismillah lah dalam Fatihah. Mazhab Syafi'i tak sah sembahyang imam. Bismillah tu wajib baca dalam mazhab Syafi'i ya. Tapi boleh baca kuat, boleh baca perlahan. Tata imam tu baca perlahan. Tak tahu.
Imam tu baca kuat, tak dengar, macam perlahan. Tak tahu jangan tuduh ikut. Nampak, itu lebih ni kan. Dan wuduk itu wajib niat. Wajib niat bagi mazhab Syafi'i. Bagi dorang tak wajib, bagi mazhab lain tak wajib. Kan dah lain dekat situ. Bila wuduk tak niat tak sah. Macam mana kita nak ikut orang yang tak ada wuduk? Dan tapi bagi mereka walaupun tak wajib tetap sunat niat juga. Okey. Dan batal menyentuh laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah. Mazhab Syafi'i batal wuduk. Bersalahan bagi Hanafi, mazhab Hanafi. Tiada batal, tak batal. Dan tiada wajib niat wuduk. Cerita wuduk balik. Wajib niat. Dan wuduk itu wajib niat. Bawah ni, dan tiada wajib niat wuduk. Dan wuduk itu wajib niat tu mazhab Syafi'i. Yang bawah tu, dan tiada wajib niat wuduk tu mazhab Hanafi. Bukan wuduk aja. Mandi wajib pun tak wajib niat. Mazhab Hanafi. Kalau bagi kita, semua dia buat tak sah tau. Sebab dia mandi wajib, tak ada niat. Semua tak sah. Malah dia tawaf pun haram. Sebab dia dalam keadaan berjunub. Sebab dia mandi wajib tak niat. Kan macam mana kita nak ikut dia? Bagi kita. Bagi dia, macam nak ikut? Betul tak? Dia mandi-mandi. Bagi mereka, mandi wajib dan wuduk ni macam basuh najis. Kan ada najis kan basuh. Wajib niat tak? Kita ambil Allah, ada tahiyat pun Allah. Pergi basuh. Okey dah, elok dah, hilang dah semua. Bagus je nak sembahyang. Allah lupa niat basuh najis. Begitu turun balik tak basuh najis? Lupa niat. Mana ada basuh najis mana pakai niat? Janji cuci. Basuh begok. Basuh lepas buang, basuh kencing. Nak sembahyang. Allah tadi basuh begok tak niat. Pergi lagi basuh balik tak? Tak. Begitulah juga mandi wajib dan wuduk. Bukan wajib niat bagi mereka. Jadi mereka sebagaimana basuh berak, basuh kencing, sebagaimana basuh najis dekat lantai, sebagaimana basuh najis dekat baju, basuh najis dekat badan, tak perlu niat, begitu juga wuduk dan mandi wajib. Sama aja bagi mereka. Bagi kita tak, betul basuh baju, basuh lantai, najis apa semua tadi, basuh berak, istinja semua tak wajib niat. Tapi wuduk dengan mandi wajib niat. Macam mana kita nak ikut sedangkan dia bagi dia tak wajib? Bagi kita dia duduk berjunub seumur hidup. Logik lah kan? Tapi macam tadilah. Nampak dia mandi wajib. Dengar dia niat dalam hati dia. Tak nampak kan? Jangan tuduh-tuduh. Kita ambil yang tu lah. Berhenti kat situ lah. Cukup lah. Yang ke-8, jangan menyertai dengan imam pada baca Fatihah pada sembahyang nyaring. Wallahu a'lam. Sejam dah. Lebih dah. Saya nak sejam aja. Lebih lah sikit. Tangguh dulu. Yang ke-8. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'amilus solihat wa tawassul bil haqqi wa tawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.